Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat keberkatan. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung ayat 28 dari suratul Baqarah pada pertemuan yang lalu, Isnin yang lalu. Kita kenal pasti bentuk-bentuk ataupun sikap orang-orang yang digelar sebagai fasik. Fasik ialah dalam dia dah rosak. Fasik bila hati dia, jiwa dia sudah mula rosak. Dan bila dia fasik, dalaman dia rosak, dia ada kecenderungan untuk buat fasid. Dia ada kecenderungan untuk buat fasid. Fasid apa? Kerosakan luaran. Dia merosakkan alam, dia merosakkan makhluk, dia merosakkan circle dia, persekitaran dia. So semuanya bermula daripada hati. Daripada hati yang sudah mula rosak. Apa dia punya sifat-sifat bagi orang-orang yang fasik ini? Mereka yang merombak ataupun mencabuli ataupun melanggar janji-janji Allah selepas mereka sendiri yang bertindak untuk buat aku janji atau mengikatnya dengan kukuh. Ataupun selain daripada merombak janji, mereka memutuskan apa yang sepatutnya disambung, apa yang Allah arahkan untuk sambung. Dan akhirnya wa yufsiduna fil ard, kesan daripada fasik yang tidak diubati, hati yang sakit tidak diubati, maka mereka akan membuat kerosakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi dan kekal rugi. Lalu Allah tanya, ayat 28, Allah tanya, kaifa takfurun? Macam mana korang boleh kufur? Itu pertanyaan dari Allah. Bagaimana mungkin kamu boleh kufur? Macam mana manusia itu boleh kufur? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu boleh kufur terhadap Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan sebelum ni kamu tidak pun hidup. Sebelum ni kamu tidak pernah wujud. Sebelum ni kamu tidak langsung dikenali oleh manusia. Sebelum ni kamu tidak ada apa-apa langsung. Wa kuntum amwata. Macam mana kamu boleh kufur ya? Nasri, macam mana kamu boleh kufur? Sedangkan kamu sebelum ni tak pernah wujud pun. Tak hidup pun. Amwata. Bukan suatu yang disebut-sebut pun. Fa'ahyakum. Kami yang hidupkan kamu. Allah lahirkan kamu ke dunia. Allah beri segala keperluan. Sebab ramai yang kufur setelah dia senang. Ramai yang kufur setelah dia pandai berdikari. Kaifa takfuruna wa antum amwata? Macam mana kamu boleh kufur? Macam mana kamu boleh merosakkan hatimu? Macam mana kamu boleh tak terima contoh-contoh yang Allah bawa? Macam mana ya? Kalau dalam surah Yasin, Allah tanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Dia kata, bukan korang semua dulu ni adalah anak cucu daripada keturunan
orang-orang beriman yang kami selamatkan dari bahtera Nabi Nuh ke? Sebab yang naik bahtera Nabi Nuh waktu banjir besar, semua orang beriman. Semua orang yang kenal Tuhan. Bukan kamu semua dulu keturunan dari orang tu ke? Macam mana kamu boleh jadi macam ni? Ya? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sedang apa nama? Sedang menyatakan kepelikan. Engkau sebelum ni tak hidup. Macam mana boleh kufur? Kami yang hidupkan kau. So, rupanya tuan-puan, ada sesuatu yang kita tak buat. Ada sesuatu yang manusia tak buat. Sama ada dia beriman atau tak beriman, ada benda yang dia tak buat. Sehingga iman yang dia ada itu, dia tak berupaya untuk jelmakan kepada generasi seterusnya. Ya, selalu kita kata iman tidak dapat diwarisi, tapi pengajarannya boleh disampaikan. Kan? Cuba tengok keyakinan Bani Israel zaman berzaman mengenali Rasul terakhir yang bakal diutuskan. Bergenerasi. Mereka dapat sampaikan Rasul terakhir begini bentuknya, siapa dia. Cuma mereka tak sangka Rasul terakhir tu datang dari masyarakat Arab. Kerana mereka bertahun-tahun berperang dengan masyarakat Arab. Oh, ada gangguan mic ke? Kalau ada mic-mic yang masih on, bolehlah tolong-tolong di-off-kan. Mana tahu yang lain dia pakai headphone. So, dia rasa tak selesa, terganggu dengan bunyi-bunyi sampingan. Okey. So, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kami yang hidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian setelah kamu jalani kehidupan di dunia, sampai ajal kamu akan dimatikan semula, summa yuhyikum. Kemudian, summa tu bermaksud ada jarak masa. Ada jarak masa. Kemudian, summa yuhyikum, kami hidupkan kamu semula. Kali kedua, dan benda ni Allah sudah sebut di awal surah Baqarah, kami hidupkan kamu semula, dikumpul di mahsyar. Orang-orang kafir juga sedar benda ni, tapi buat-buat lupa. Summa ilaihi turja'un. Setelah berkumpul di mahsyar, dihidupkan berkumpul di mahsyar, Allah sebut summa. Kemudian ada gap masa, tak tahu berapa lama, tapi ada gap masa. Summa ilaihi turja'un. Kepada Allah dia akan kembali. So, dalam ayat ini, ayat 28, start daripada kaifa sampai turja'un, itu adalah our journey. Itulah perjalanan hidup kita sampai jumpa semula Allah. Hanya dalam satu ayat. Start daripada alam ruh, sampailah kita jumpa semula Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap peringkat perjalanan. Wow. Sebut dalam satu ayat. Dan Allah tanya, macam mana korang boleh kufur? Kaifa? Bagaimana? Allah tak tanya kenapa kamu kufur. Allah tanya bagaimana. Apa beza kenapa dan bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Apa beza dia? Kenapa? Bagaimana? Why? How? Kan? Why? How? Kalau why, kenapa, selalunya soalan kenapa ini, dia nak dapat datangkan alasan. Punca. Punca kenapa berlaku. Alasan.
Kalau bagaimana Allah nak tahu proses. Kamu dulu lahir fitrah. Apa proses yang kamu lalui sehingga kamu boleh kufur? Proses. Apa yang kau dah buat? Bagaimana? Dia mesti ada berlaku sesuatu. Dia tak adalah lahir-lahir terus kufur. Tak. Ada proses yang berlaku. Ikut orang ke, salah belajar ke, gila isim ke, tak belajar langsung ke, bagaimana? Ha. Sebab kalau kenapa, itu dia nak tahu alasan. Tapi kaifa, bagaimana, dia adalah proses. Dia tentang proses. Sama macam dalam surah Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tak tengok ke bagaimana Allah uruskan ashabul fil, ashabil fil? Ya, Allah nak ajak kita berfikir, kaifa, bagaimana? Kan selalu apa? Kalau uh, Discovery Channel tu dia ada tajuk How It's Made. Kan? Aiskrim. So, bagaimana aiskrim tu dibina? Kalau ada apa nama kapal yang besar, how it's made. Macam mana kapal besar tu dibina? Daripada from scratch menjadi sebuah kapal. How it's made. So, sepanjang journey perjalanan pembinaan tu ditunjuk satu-satu. So, apa proses yang berlaku sampai manusia itu jadi kufur? Dan sekarang Allah bagi tahu proses kehidupan kita. Kami hidupkan, sebelum ni kamu mati. Kamu tak ada apa-apa, kamu tak wujud pun. Tapi kami hidupkan, kemudian kami matikan, kemudian kami hidupkan semula, kemudian kepada kami, kamu akan kembali. Itu proses perjalanan hidupmu. Tapi sekarang aku nak tanya, bagaimana kamu boleh kufur? Apa proses yang kau buat sampai kau boleh kufur? Sehingga kau menidakkan semua nikmat-nikmat yang kami beri. Hidup tu kami beri. Tuan-tuan, kalau beginilah Allah tanya kita, di mahsyar nanti, apa kita nak jawab? Terduduk kita. Kedu. Orang-orang kafir ni kedu. Ini baru satu soalan. Dan soalan ini datang setelah Allah terangkan tentang siapa orang fasik. Yang kita hari itu hari Isnin, bila kita tahu tentang ayat ni, alamak Ustaz, saya tergolong ke dalam ni. Bila saya baca, aku tergolong ke dalam ni. Memutuskan silaturahim, tak tak tepat pada janji, suka buat kerosakan, buang sampah merata, tak jaga betul-betul alam ni, kan suka membazir. Membazir juga melakukan kerosakan. Kaifa takfuruna billah. Itu kan semua arahan daripada Allah. Bagaimana kita boleh tidak patuh pada arahan Allah? Kemudian Allah bukan sahaja sebut tentang proses yang bakal kita lalui, sedang dan bakal kita lalui, Allah juga sebut tentang how, bagaimana Allah layan manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah, Allah lah yang telah menciptakan bagi kamu, milik kamu, bagi kamu. Lakum dekat sini, maksudnya Allah ciptakan dan semua ciptaan Allah ni orientasinya adalah manusia. Manusia di tengah. Semua yang Allah cipta ni untuk manusia. Berkhidmat untuk manusia.
Ma fil ardi jami'ah. Apa saja yang ada dekat atas bumi ni, semua untuk manusia. Apa yang ada dekat atas bumi? Tanah yang subur supaya pokok boleh hidup untuk makanan manusia. Rumput yang hidup boleh diragut oleh lembu, dagingnya nanti dimakan oleh manusia. Suhu yang sesuai untuk tubuh badan manusia. Angin yang bertiup untuk kemudahan manusia. Air yang mengalir untuk manusia minum. Matahari yang terbit daripada timur tenggelam di barat untuk manusia hidup. Bulan yang mengelilingi siap ada. Air pasang surut, air laut pasang surut untuk kegunaan manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Allah ciptakan semua ini matlamatnya untuk manusia berhidup. Sampai ke kutub tu manusia boleh hidup. Walaupun dalam cuaca ekstrim, tapi pada level manusia mampu dan boleh hidup. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah istiwa ke langit. Kemudian Allah kata apa? Allah istiwa ke langit. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah istiwa ke langit. Daripada ayat pertama Alif Lam Mim sampai ayat 29, sampai ayat 29, kita jumpa berapa banyak perkataan? Daripada ayat pertama sampai ayat 29 ni tuan-tuan, berapa patah perkataan dah kita jumpa? Kalau Ustaz tak kira. Tak kira kan? Tapi bila sampai ayat 29, ada satu perkataan nama dia istawa. Istawa. Istawa ditranslate kat sini menuju. Menuju ke langit. Dan perkataan istiwa ni dibincang. Istiwa ni maksud apa? Apa yang Allah buat dekat langit tu istiwa? Allah bersemayam ke apa ke? Istiwa tu jadi masalah. Sedangkan punya banyak perkataan lain yang kita perlu teliti, kita perlu lihat lebih jelas, lebih perlu dibincangkan. Bagaimana masyarakat boleh jadi kufur, itu tidak diambil endah. Tapi istiwa tu jadi masalah, berbalas sampai tuduh-menuduh. Engkau kafir, engkau wahabi, engkau laknat, engkau menyerupakan Tuhan, engkau mutanasim. Gila manusia ni. Teruk masyarakat kita. Hanya dengan satu perkataan. Bergaduh. Sedangkan sama-sama sembah Tuhan yang satu. Istiwa yang digaduhkan. Banyak perkataan lain sebelum-sebelum ini. Yang perlu diambil tindakan. Perlu diperhatikan. Tapi tak perhati pun. Quran hanya untuk melepaskan nafsu marah dia. Nak hujam tuduh orang lain. Tapi bukan untuk pembangunan peribadi dan akhlak. Summa stawa ila sama. Setelah Allah ciptakan bumi, fokus seterusnya Allah beri pada langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Istawa dekat sini bermaksud Allah tuju, Allah fokus kepada langit. Lalu Allah seimbangkan 7 lapis langit. Bila Allah kata Allah seimbangkan, benda tu benar-benar seimbang. Fasawwahunna sab'a samawat. Kita ni manusia ni diseimbangkan. Allah seimbangkan.
Kan sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa. Sama tak? Fasawwa. Macam mana kita tengok alam semesta, galaksi di luar sana, semuanya beredar dengan penuh keseimbangan. Begitulah Allah cipta tubuh badan kita penuh dengan balance dan seimbang. Saya percaya antara kita ni ada doktor perubatan, ada yang mahir dalam biologi. Kalau kita nak cerita tentang tubuh badan kita punya seimbang, cuba duduk seharian dengan doktor, biar dia cerita daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bagaimana seimbangnya Allah cipta kita. Melihat ke atas penuh dengan keseimbangan, melihat dalam diri juga penuh dengan keseimbangan. Tiada satu pun yang Allah cipta out of balance. Tak. Istawa, fasawwahunna, seimbang, perfectly organized. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah punya pengetahuan terhadap sesuatu itu pada level minuscule. Pada level minuscule. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada kongsikan dekat saya punya story hari itu. Kejap, saya cuba dapatkan. Yes, okay. Tentang DNA. Tentang DNA. Yang ini kalau tuan-puan senang-senang nanti boleh cuba tengok. Saya kopikan dia punya link. Tentang DNA. Berapa kecil dan berapa organized DNA itu? Satu string DNA itu, dia punya panjang boleh lilit bumi kita ni 15 kali. Satu string DNA kita, banyak string, tapi salah satu string dari DNA kita itu boleh lilit dunia ni 15 kali. Dan Allah mampatkannya menjadi DNA untuk tubuh badan kita. Berapa balance tu? Hui. Gila. Tak tu bila Allah kata semua itu Allah cipta untuk kita. Bila Allah pergi ke langit, fokus kepada langit, diciptakan langit, 7 lapis langit dengan penuh keseimbangan, dan Allah bagi tahu Allah tahu setiap sesuatu. Kekuasaan Allah ni kita tak boleh nak comprehend, tak boleh nak fikir, tak tercapai akal. Sangat banyak pendetailan yang sangat menakjubkan. Burung, kucing, katak, lipas, pokok cili, pokok mangga, pokok manggis. Setiap satu Allah perincikan dan semua itu untuk manusia. Dan sekarang Allah tanya, kaifa takfurun? Macam mana kamu boleh kufur? Allah bagi contoh nyamuk kita. Tak boleh brain nyamuk tu macam mana? Kan ada, Kak Intan kongsikan bagaimana orang dekat Singapura pelihara nyamuk untuk memandulkan nyamuk Aedes supaya dia tidak membiak. Maka kedua dunia akan mati semacam tu je. Secara biologinya, senjata biologinya. Kita tak boleh brain. Allah buat begitu. Allah boleh buat begitu untuk manusia. Dan Allah tanya, kaifa takfurun? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kau boleh kufur pada Allah? Bercakap pula dengan atheist. Macam mana kau boleh kufur? Punya banyak tanda-tanda kau tak nampak ke adanya Tuhan? Kau tak nampak ke keperluan adanya Tuhan? Setelah semua ni terbentang dengan begitu menakjubkan. Kau tak rasa
Tak rasa sesuatu ke? Why? Kan? Lalu, sedang kita tertanya-tanya, bagaimana ada orang yang, bagaimana dia boleh jadi kufur? Allah datangkan satu cerita, possibility untuk orang jadi ingkar dan kufur melalui cerita Nabi Adam. Wah, cantik tak cara Allah masuk tu? Cara Allah nak datangkan cerita, contoh kisah Nabi Adam, tema dia adalah bagaimana dia boleh kufur. Kan Allah sebut pada ayat sebelum ini, diulang supaya kita ingat. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Dengan Quran, ada orang boleh sesat. Dan ramai orang juga boleh dapat hidayah dengan Quran. So, bagaimana dia melihat Quran itu yang menentukan dia sesat atau tidak. Cara dia melihat Quran. Cara dia melihat kehidupan. Bagaimana dia digest maklumat. Macam mana proses berfikir dia. Itu yang menentukan dia boleh selamat beriman atau sebaliknya. Dan, okey, perasan tak ada, Allah ada sebut tentang beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Dekat mana? Allah sudah kadarkan kita hidup. Allah sudah beri kadar kita hidup, kemudian kita mati, kemudian kita hidup semula, kemudian kepada Allah kita kembali. Itu semua tetap. Tetap. Dan untuk kehidupan tu, fa'ahyakum, semasa hidup tu, Allah kata, kami jadikan buatmu apa saja dekat atas muka bumi ini untuk berkhidmat kepada manusia. Itu kadar dia. Qada dan qadar. Qada dan qadar, ketetapan Allah. Sekarang kita percaya tak Allah yang buat tu untuk kita? Itu antara contoh beriman dengan qada dan qadar. Kita percaya apa yang berlaku ni semua datang dari Allah. Qada. Dan dia ada kadar-kadar dia. Kadar bagaimana? Usia kita 60, mungkin orang tu 70. Kadar dia tak sama setiap individu. Orang tu dapat rezeki begini, kita dapat rezeki begini. Sama-sama buka kedai makan, orang tu punya pelanggan ramai, kita tak ramai. Terimalah kadar daripada Allah. Lalu kaji bagaimana orang tu boleh ramai. Bukan dia pergi hantar santau. Itu tak beriman dengan qada dan qadar. Tapi Melayu ni jangan cakap macam tu, kan nanti marah disantau ni ustaz. Pergi jumpa berumuh siam. Alang-alang tak beriman ustaz. Kalau saya tak mati, ustaz mati. Gitu cara dia pandang dunia. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu boleh kufur pada Allah? Wah. So next, Allah bawa contoh hidup kisah Nabi Adam. Dan kisah Nabi Adam ni tuan-tuan, saya yakin kita semua pernah dengar. Kita semua pernah dengar. Tapi kali ini, izinkan saya untuk berkongsi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran datangkan kisah ini menurut versi Quran. Bagaimana Quran datangkan kisah ini menurut versi Quran. So, saya nak tuan-puan datangi kisah ini. First step, kosongkan minda daripada kisah-kisah yang lain yang sebelum ni kita pernah dengar tentang Adam dan Hawa ni. Kosongkan dulu.
Seolah-olah kita datang baca kisah ni, kita tak pernah tahu apa. Kita cuma nak tahu apa yang Quran sebut. Kita dah sangat mahir kisah ni. Kita sudah sangat mahir kisah ni. Cuma kadang-kala bila kita bercerita, kan kita suka tambah-tambah sikit. Bila kita bercerita, kan kita suka tambah-tambah sikit. So, penambahan-penambahan tu kita dapat dari mana? Mungkin dari ayah, mungkin dari ibu, dari pakcik, dari atuk, dari nenek, dari cikgu dekat sekolah. Ada penambahan-penambahan sikit. Sekarang kita nak tengok bagaimana kisah yang asli dari Quran. So, are you ready? Ya, Ustaz. I'm ready. Okay. Kita mula. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Ketika Allah bertitah, ketika Tuhanmu bertitah kepada malaikat. Bila Allah sebut Rabbuka, Rabbuka, Tuhan engkau, kalimah ni sebenarnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan rasa feel eksklusif, rasa macam rapat dan dekat. Allah reveal cerita ni untuk Nabi seorang waktu itu. Berita besar kot tentang permulaan sejarah kehidupan tamadun manusia. Allah cerita personally pada Nabi. Kau nak tahu tak cerita tentang Adam? Nak. Dan Allah mulakan, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ketika Tuhanmu bertitah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku telah jadikan di dunia khalifah. Ja'ilun isim fa'il. Maksudnya telah pun berlaku. Telah pun terjadi. Aku dah buat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun juga bermaksud sesungguhnya aku telah menetapkan di bumi khalifah. So sekarang kita nak tengok apa maksud perkataan-perkataan ini. Bila Allah kata inni ja'ilun, aku telah jadikan atau aku jadikan, dia bukan aku akan. Kalau aku akan jadikan, belum berlaku, baru merancang. Tapi inni ja'ilun itu sudah pasti. Aku jadikan khalifah di bumi. Aku jadikan khalifah di bumi. Sekarang kita nak tengok perkataan khalifah tu. Oh, sebelum tu. Sewaktu Allah bertitah semacam ini, Adam belum jadi. Adam belum ada. Ini adalah titah Allah beritahu keputusan. Aku jadikan di bumi khalifah. Siapa orangnya tak tahu lagi. Adam belum ada. Atau mungkin dah ada, belum hidup. So, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Titah daripada Allah untuk jadikan di bumi khalifah. Apa maksud khalifah? Khalifah dekat sini maksudnya manusia yang bersilih ganti, yang berketurunan. Bila generasi ini mati, diganti dengan generasi lain. Bergilir-gilir hidup dan mati. Itu maksudnya khalifah ni, bersilih ganti. Khalifah bukan bermaksud dia ganti Allah di dunia. Itu salah faham. Banyak orang faham maksud khalifah adalah ini khalifah kepada Allah, mengganti Allah di dunia. No, Allah tak perlu pengganti. Maksud khalifah ialah kita berketurunan. Kita berketurunan.
Sebab itu, terma khalifah, dia bukanlah bermaksud pemimpin sahaja. Ia bermaksud pengganti. So, Khalifah Abu Bakar maksudnya dia pengganti Nabi. Abu Bakar pengganti kepada kepimpinan Nabi. Umar pengganti kepada kepimpinan Abu Bakar dan Nabi. Osman, Khalifah Osman ialah maksudnya dia pengganti kepimpinan Umar, Abu Bakar dan Nabi. Dan bila disebut pemimpin, khalifah ni diertikan sebagai pemimpin, ia bermaksud kepimpinan yang baru mengganti kepimpinan yang lama. Bila disebut mengganti kepimpinan yang lama, dia boleh saja meneruskan idea-idea, visi dan misi kepimpinan lama. Perlu buat semuanya baru. Tengok berapa banyak slogan dah dekat Malaysia ni ada. Satu Malaysia, keluarga Malaysia, apa lagi? Kerja bersama saya, transformasi. Setiap kali bertukar pemimpin, datang dasar baru. Why? Teruskan sajalah benda yang baik daripada orang dulu. Ini semua nak rubah. Rombak baru. Kalau dulu ada klinik satu Malaysia, tak ada dah. Sampai signboard turun. Sedangkan klinik tu untuk rakyat. Bayar RM1 je. Sebab tak faham term khalifah. Diganti orang dulu. Sebelum ni kita baca surah Insan. Kat hujung surah Insan tu Allah sebut. Bukan kami yang kuatkan mereka. Kan, bukan kami yang kuatkan mereka punya tubuh badan, tulang belulang, urat-urat, saraf. Walau syi'na, kalau kami nak, baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami nak, kami boleh ganti mereka, matikan mereka semua, ganti dengan generasi baru. Biar dia tahu. So, sekarang Allah bertitah kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah buat keputusan untuk jadikan di dunia khalifah, suatu yang berketurunan. Suatu yang berketurunan. Lalu, kita tengok apa respon malaikat. Qalu. Tengok beza antara qala ni satu orang berkata, qalu. Ramai. Sama ada ramai yang berkata ataupun ada satu malaikat bagi pihak suara ramai. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Patutkah engkau menjadikan makhluk yang akan merosakkan bumi? Ataj'alu fiha, adakah patut engkau nak jadikan padanya, pada bumi itu, may yufsidu fiha, ada makhluk yang suka buat kerosakan pada bumi? Dan yufsidu, kita jumpa kalimah ni untuk kesekian kali. Sebelum ni orang-orang fasik kan. Yufsidu fil ard, perangai orang fasik. Sekarang malaikat punya concern ialah, patutkah kamu menjadikan makhluk yang akan merosakkan bumi? Malaikat tanya pada Allah, patutkah Allah nak jadikan makhluk di bumi yang akan buat syirik, kerosakan padanya? Kerana buat kerosakan tu bermaksud buat syirik pada Allah. Boleh juga bawa maksud buat huru-hara di muka bumi. Tapi kenapa malaikat cakap begitu? Kenapa dia cakap macam tu? Dah ada contoh terdahulu ke? Kenapa malaikat bersikap skeptikal pada Adam, pada manusia?
Dah ada contoh terdahulu dia pernah nampak ke bumi ni rosak kerana makhluk lain ke? Maka kerana pernyataan ini, maka ulama tafsir melihat mungkin dah pernah ada kot. Dah pernah ada kot berbentuk jin. Kan? Dah pernah ada jin macam tu. Tapi pernyataan kedua malaikat dia kata apa? Wayasfikud dima, dan dia menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Wayasfikud dima, dan dia menumpahkan darah. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu ni mungkin Adam dalam bentuk setelah diciptakan daripada debu, kemudian daripada salsalin min hama'im masnun, tanah liat yang berbau, kemudian salsalin kal fakhar, dibakar lalu dia menjadi seperti tembikar yang berongga sebelum ditiupkan roh. Lalu jasad kita ni, jasad Adam dipertontonkan oleh Allah untuk dilihat segenap lapisan malaikat. Dan mereka lihat, oh ini makhluk baru. Belum ditiupkan roh. Masih dalam bentuk tembikar. Lalu bila dilihat, oh badannya fragile, berongga, kemudian ada salur darah. Ada kemungkinan malaikat punya concern ialah bumi ni keras. Bumi ni keras. Makhluk yang baru ni macam tembikar. So kalau tanah yang keras ini, tembikar yang rapuh ini duduk dekat bumi yang keras, salah satu mungkin akan rosak. Pecah. Dan bila pecah, tengok dalam tu ada salur darah. Darah mungkin akan tumpah. Dia tak semestinya berbunuhan sebab malaikat, dia boleh saja, adakah kau nak cipta manusia yang akan saling berbunuhan atas muka bumi? Lebih clear. Tapi dia kata, wayasfikud dima, yang darah dia boleh tumpah sebab terlanggar. Mungkin terjatuh aksiden ke, luka ke, parah ke, darah boleh tumpah. Bersalin, darah boleh tumpah. Haid, darah boleh tumpah. Kalau dituju kepada berbunuhan, malaikat akan sebut. Mereka akan saling berbunuhan. Tapi kenapa menggunakan bahasa yang begitu umum? Rupanya malaikat bukan menuduh manusia melakukan kerosakan, tetapi malaikat takut manusia rosak. Concern mereka. Dan kemudian malaikat kata apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa menyucikanmu dengan memujimu dan tulus buat engkau. Apa tugas malaikat? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nusabbih dan nuqaddis. Sentiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas malaikat. Sentiasa bertasbih. Sentiasa bertasbih. Dan di sini pun timbul pertanyaan. Tuan-puan, kalau kita kata kita sentiasa bertasbih, apa yang kita buat? Kita akan ulangi kalimah-kalimah tasbih. Subhanallah, subhanallah, kan? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Kalau itulah tugas kita sehari-hari, kita ada masa ke nak borak-borak kosong? Tak. Ada masa nak chatting ke? Tak. Sebab kita duk busy bertasbih. Malaikat sendiri kata, tugas kami sentiasa bertasbih padamu dan mensucikanmu. Nuqaddisu lak. Dan menyucikanmu. Memujimu.
Bukan begitu? Kan? Cuba bayangkan tuan, ada satu ketika dekat satu kilang yang sangat busy, pekerja kilang tu masing-masing tengah buat kerja masing-masing. So, tiba-tiba dengar announcement daripada daripada corong speaker. Perhatian kepada semua pekerja yang sangat saya kasihi. Di sini saya, Nazri, owner kepada syarikat ni. CEO kepada syarikat ni, saya nak buat satu pengumuman. Apa berlaku dekat kilang tu? Semua pekerja akan berhenti bekerja. Sebab nak dengar pengumuman apa yang bakal diumumkan. Bayangkan tuan-puan, ketika ayat ini berlaku, ketika Allah buat pengumuman, Allah jadikan di bumi khalifah. Pengumuman manusia akan jadi khalifah di bumi, semua malaikat berhenti bertasbih dengar pengumuman besar tu. Ini pengumuman sangat besar. Dunia malaikat berhenti dengar. Dan ada dialog antara Allah dan malaikat. Berapa tinggi nilai manusia waktu dicipta? Sangat besar. Malaikat berhenti bertasbih, dengar. Saya tak tahu tuan-puan, tapi saya rasa inilah antara momen yang saya jadi manusia, saya rasa sangat bangga. Malaikat berhenti nak dengar manusia jadi khalifah dekat bumi. So, kita sekarang jadi khalifah kat bumi ni, satu ketika dulu pernah dibuat pengumuman dan pengumuman ini sangat besar sehingga malaikat tertanya-tanya. Wow. Allah jawab pertanyaan malaikat dengan satu pernyataan yang penuh tanda tanya. Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. A'lam, lebih tahu. Allah tak kata, inni alima ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. A'lam. Guna mubalaghah. Sungguh aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Adakah itu jawapan yang memuaskan hati? Kan kalau pekerja kilang tu tanya, bos, kenapa bos buat keputusan macam ni, bos? Kilang kita dah okey, dah operasinya. Kenapa kena buat dekat Bangladesh? Kenapa nak kena hantar pekerja ke Bangladesh? Ataupun kenapa kena hantar pekerja ke mana? US. Kos dekat sana lebih tinggi. Kat sini kan murah. Kenapa tak pergi tempat lain? Kenapa kat situ? Kenapa ke Turkiye? Tempat tu tempat yang biasa. Berlaku gempa bumi. Why? Lalu bos kata apa? Aku lebih tahu. Aku lebih tahu apa yang aku buat. Satu sudut, okey, sebagai pekerja kami accept saja. Tapi tak semua pekerja boleh terima. Ya ke bos tahu ni? Dah habis fikir ke? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Sebenarnya jawapan tu masih belum lengkap. Lalu, untuk memberi jawapan yang tuntas kepada persoalan malaikat. Kan malaikat tanya, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Adakah kau nak jadikan di bumi itu nanti orang yang boleh rosak atau boleh cedera
dan boleh tumpah darah dia? Kan nak jadikan macam tu ke? Bila Allah kata, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Allah tak kata malaikat tak tahu. Allah kata, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Ada benda yang kamu tak tahu. Apa dia? Wa'allama Adamal asma. Dan ketika ini, Adam sudah pun ditiupkan roh. Sudah pun hidup. Lalu Allah kata, dia telah mengajarkan. Wa'allama. Allama juga dalam bentuk mubalaghah. Bukan satu kali ajar. Berkali-kali dia diajar. Bermacam-macam ilmu dia diajar. Wa'allama Adamal asma. Dan dia telah mengajarkan Adam al-asma akan nama-nama. Allah ajar Adam apa? Nama. Al-asma, nama-nama. Tuan-puan, dalam dunia akademik, bukan sahaja dunia akademik, dalam dunia ini terutamanya berkaitan dengan pendidikan dan pengetahuan, pendidikan dan pengetahuan, kita banyak belajar tentang terminologi. Terminologi. Apa maksud terminologi? Apa maksud terminologi? Maksud dia adalah terma-terma yang digunakan dalam bentuk teknikal berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Terminology is a group of specialized words and respective meanings in a particular field. Setiap bidang ini dia ada terminologi dia tersendiri kan. Setiap bidang dia ada terminologi tersendiri. Kalau bidang engineer, dia ada terminologi dia tersendiri. Bidang perubatan, lagi banyak terminologi. Kita sebut mata, dia sebut lain. Ada retina lah, apa benda balak semua. Dia ada nama-nama. Sekarang Adam diajar bapa segala terminologi. Nama-nama. Ini apa? Jari. Allah tidak ajar Nabi Adam dengan kata kerja. Tak. Allah ajar Adam dengan terminologi. Nama. Sebab nama tu mendatangkan fakta. Berbanding kata kerja, pekerjaan ni, perbuatan ni, dia akan sirna, dia akan hilang. Tapi nama kekal. Tengok apa yang Allah ajar pada Adam. Nama. Terminologi. So tuan-puan, kalau tuan-puan nak dilihat educated, berilmu, pandai, tolong dalami, kuasai terminologi. Orang tak boleh mainkan. Kan kita jumpa perkataan, banyak dah terminologi kita jumpa. Qulub, maridun, hati yang sakit, itu terminologi. Fasik, apa maksud fasik? Itu terminologi. Kita kuasai terminologi itu, maka kita dapatlah kuasai agama. Sekarang Allah ajar Adam tentang nama-nama. Pernah jumpa dalam mana-mana buku sejarah tentang Nabi Adam? Tak, kita lalu dia seimbas tanpa kita ambil tahu apa yang Adam belajar. Kalau anak kita, kawan kita jadi doktor, cuba doktor sesama doktor berborak. Dia akan guna bahasa kedoktoran dia.
Engineer, sesama engineer, borak. Dia akan guna bahasa engineer dia. Jargon dia tu. Ulama fiqah, jumpa dengan ulama fiqah, dia akan guna terma bahasa kefikahan dia. Walama kami telah ajar Adam nama-nama. Kullaha, nama-nama yang penting supaya dia boleh bersedia hidup sebagai khalifah di bumi. Adakah ada makhluk yang tinggal di bumi sebelum Nabi Adam? Ada. Ada. Bukti banyak. Apa nama? Mesopolik, Paleolitik, itu semua ada. Nabi Adam ni lebih kurang 8,000 tahun je sebelum kita. Lebih manusia, ada manusia-manusia sebelum Adam? Ada. Adam ni turun sebagai manusia yang bertamadun, ada ilmu. Itu beza dengan manusia sebelum tu. Adam sebagai manusia pertama yang bertamadun. Sebelum tu tak bertamadun. Adam turun dengan berpakaian. Sebelum tu manusia tak berpakaian. Dan benda ni panjang diulas. Ada satu tulisan daripada Ustaz Hasrizal, Ustaz Hasrizal Jamil, guru kami. Dia pernah tulis tentang manusia Adam sebelum Adam. Ada. Cuma Nabi Adam diturunkan sebagai Nabi. Dia bawa tamadun. Betul? Zaman batu tu. Itu sebelum Adam. Sebelum Nabi Adam. Konsep berkeluarga. Kan nanti pertembungan dua orang anak Nabi Adam. Qabil dan Habil lah. Itu dalam surah yang lain. Surah Ma'idah. So, wa'allama, Allah ajar Nabi Adam nama-nama semuanya. Maksud semuanya ni terminologi yang apa nama? Yang penting untuk Adam tahu persediaan ke bumi. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam disuruh berpaling menghadap malaikat dan kadang bila menghadap ni kadang sama ada kita menghadap muka, kan bila sebut muka dia ada beberapa muka. Dia ada malaikat, dia ada muka pintu, dan bila lihat muka jam kita sudah sampai 9.13, kita berhenti dulu untuk sambung besok hari. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Masya-Allah, Ustaz selalu buat kejutan macam tu. Ustaz nak buka soalan ke? Ke Ustaz ada kuliah lepas ni? Ada kuliah lepas ni. Okey, tak apa. Jadi kita tutup teruslah. Kita tunggu sambungan seterusnya insya-Allah. Jadi alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan bertambah ketakwaan kita. Mudah-mudahan barakah Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua insya-Allah. Amin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dan sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hiburan kuliah hari ini. Ustaz, pada pukul 5 petang kuliah asar bersama Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Syari dengan kitab hadis 40 Imam Nawawi. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Yang Ahmad Arif Dato' Abbas bin Nurdin dengan pengajian Tauhid. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bahaya sihir bahagian pertama. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi
Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa sarapan, jangan lupa sarapan. Terima kasih, Ustaz.